Okay, so hari ini kita akan sambung the new chapter 10, that is a gradient of a straight line. Saya harap kamu boleh dengar suara saya. Ini adalah chapter baru. So daripada chapter ni hanya ada satu subtopik saja, iaitu berkaitan dengan gradient. Kemudian antara keyword atau word yang penting dalam chapter ni adalah sebagai contoh steepness, steepness, kecerunan, straight line, garis lurus. Garis lurus penting lah. Intercept, iaitu pintasan. Kita ada y-intercept, kita ada x-intercept. Nanti saya akan cerita lebih detail. And then kita ada inclination, kecondongan. Kita ada ratio, nisbah, vertical distance, jarak mencancang, horizontal distance, jarak mengufuk. Dan last sekali berkaitan gradient, kecerunan. Ini antara keyword-keyword yang selalu diguna dalam chapter ni. Baik. So yang pertama berkaitan dengan gradient. View the picture. Which area is a steeper and why? So the diagram shows a hilly area traveled by Farid and Afif when they went mountain biking. They found it difficult to continue their ride when they were going up. Going up to route C. Dekat route C ni. However, when they were going down, going down E, their bicycle move faster. Why did this situation occur? Agak-agak sebab apa tu? Siapa boleh cerita sikit? Kenapa dia nak pergi kat C tu susah? Difficult kat situ dia tulis difficult. Kemudian bila nak turun tu lagi mudah. Agak-agak sebab apa? Siapa boleh respon? Tenaga. Kenapa dengan tenaga tu? Tenaga nak naik dengan tenaga turun. Kenapa perlukan lebih tenaga untuk naik tu? Kenapa tu? Tenaga sikit lagi tu. Kenapa dia perlukan tenaga yang lebih untuk C compare dengan E tu? Menaik. Sikit lagi. Siapa lagi boleh bantu? Kecuraman. Alif boleh respon kat kat mesej tu. Dia berkaitan dengan kecuraman. So satu, dia perlukan tenaga yang lebih lah. Yang ni pun ada kaitan dengan sebelum ni, berkaitan dengan gravity. Ini kamu perlukan tenaga yang lebih apabila nak naik bukit tersebut. Kemudian bila kamu nak turun, dekat E tu, dia dah tak perlu nak kayuh lebih lah. Sebab dia dah menurun. Dia nak menurun, maknanya dia hanya perlukan tenaga yang kurang. Tetapi basikal tu dia akan pergi lebih laju lah sebab dia lebih curam kat situ. Bermakna kat sini dia berkaitan dengan tadi kamu kata kecuraman. Curam berkaitan dengan kecuraman. Tadi ada yang belajar masuk ke? Saya tak dapat detect. Bagi yang baru masuk, tolong tanda kehadiran nanti saya nak tengok. Saya bagi loading dulu. Baik, katakan saya ada contoh. Saya drag dahulu yang lebih rendah. Ini ada satu garis lurus, yang berkaitan dengan slope. Kita ada ketinggian dia 1, iaitu di sini adalah vertical. Vertical distance here is 1, and then the horizontal is 9. Horizontal tu garisan yang mendatar, and then the vertical garisan yang menegak. Macam mana dia dapat 1/9, iaitu daripada vertical distance. Kat slope kat situ, saya buat S lah. So slope kat situ, dia dapat nilai daripada vertical distance over horizontal distance.
Katakan saya up lagi. So vertical dia 2, horizontal dia 9. Vertical dia 3, horizontal dia 9. Okey, so daripada perubahan yang saya lakukan ni, okey, yang tadi 39 maknanya dia dah kecilkan. So we get 1/3. Okey, daripada perubahan yang saya buat ni, apa yang berlaku sebenarnya? Siapa boleh cerita? Apa yang berlaku kalau saya ubah-ubah nilai ni? Ber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa yang berlaku? Siapa boleh cerita kat saya? Irfan ada, Irfan? Mana Irfan? Tak dengar dah. Ibtisam. Ibtisam? Boleh dengar ke suara saya? Okey, Ibtisam. Apa berlaku, Ibtisam? Kecuraman semakin meningkat. Okey, bertambah sama je. Okey, so ada komen daripada Sofia, straight line hitam tu akan hitam tu makin bertambah curam. Ya, betul. Okey, so apabila nilai, saya ubah drag ni, point ni, so maka garisan hitam tu atau straight line tu semakin curam. Okey, katakan saya turun. Ke sini. Apa berlaku? Siapa boleh respon? Apa beza dengan tadi? Apa berlaku pada kecuraman dia? Mio, ada Mio? Okey, berapa kecuraman dia Mio? Kosong. Okey, so maknanya dia berada dalam kedudukan horizontal. Okey, berada dalam kedudukan horizontal. So kat sini kecerunan dia adalah kosong atau saya lebih spesifik pada gradient lah. Okey, kita sebut tentang gradient. Okey, tadi kita ada bentuk macam ni. Okey, sekarang ni kita ada bentuk macam ni. Okey, now saya ubah yang sebelah kiri pula. Okey, saya naikkan dia. Okey, now slope akan dapat negatif 2/9. Okey, so vertical dia adalah 2 and then horizontal dia adalah 9. Okey, begitu juga kalau saya upkan dia 3/9. Okey, ini adalah dipermudahkan. Okey, 3/9 maka akan dapat 1/3. Okey, begitu juga bila saya up 4/9, 5/9 dan seterusnya. Okey, 6/9 ni dipermudahkan akan dapat 2/3. Negatif 2/3. Okey, sorry. Okey, so kalau kamu tengok bentuk dekat sini, okey, garisan tu adalah menurun, okey, daripada kiri ke bawah menurun. Okey, so bila menurun bermaksud gradient dia dalam keadaan negatif. Okey, the gradient is in negative. Okey, yang tadi yang mula-mula dalam keadaan positif. Baik, so daripada kiri ke kanan, kalau dia menaik maknanya dia dah positif. Kalau dia menurun maknanya dia negatif. Kemudian yang mendata, tadi kita buat satu mendata. So slope dia adalah 0 lah. Slope dia 0 bermakna gradient dia kosong kat sini. Dia ada nilai gradient tapi gradient dia adalah kosong. Satu lagi special case apabila saya buat dalam keadaan vertical. Saya buat dalam keadaan vertical. So garisan tu menegak. So dekat sini kita wakilkan dia sebagai undefined. Tidak tertakrif. Undefined. So kena ingat gradient. Gradient akan diwakilkan Allah Akbar. Gradient gradient biasanya akan guna huruf M. Diwakilkan dengan huruf M. Ada 4 bentuk lah kat sini. Ada 4 jenis iaitu dalam keadaan negatif menurun, kemudian kosong, dalam keadaan negatif menurun, kemudian kosong mendata, kemudian apabila dia menaik dalam keadaan positif, and then apabila dia menegak dalam keadaan undefined. So saya harap kamu boleh fahamlah keempat jenis gradient tersebut. Baik, kita pergi yang seterusnya. Sekejap. So penerangan dia. The steepness of a straight line is determined by gradient value. Nilai gradient tadilah. So the greater the gradient value, greater the gradient value, the steeper the slope of the straight line.
Okey, maknanya apabila nilai gradient tu besar, so maka dia lebih curam lah. Okey, tadi saya tunjuk perbezaan dia tadi. And then the negative or positive gradient value determines the direction. Okay, yang ini berkaitan dengan direction tadi. Okay, yang saya sebut tentang menurun, okay, menaik, okay, negatif dan positif of the slope of the straight line. Okay, so kalau kamu nak hafal, okay, kamu boleh tengok contoh daripada muka ni lah. Daripada muka ni. So kita tengok mata dia tu, mata positif. So kening dia menaik. Okay, kening menaik maknanya positif. Okay, kalau kening dia menurun, maknanya dalam keadaan negatif. Okay, kalau mulut tu mendatar. Okay, zero lah kat situ. And then hidung kat situ mewakili infinity atau undefined. Okay, kamu ingat saja bentuk muka ni, insyaAllah. Okay, kamu boleh jawab soalan-soalan yang seterusnya. Baik, kita tengok soalan seterusnya. Example. Okay, from example 1, okay, look at the diagram on the side, compare the direction of the tilt and the steepness of the MN line, okay, dengan width KL. Okay, draw conclusion for the both diagram. So, kalau kita tengok daripada gambar raja tersebut, okay, kita ada stairs dengan escalator. Okay, so stairs, dia punya direction dia menaik, manakala escalator direction dia menurun. Okay, so perbezaan antara kedua-dua gambar ni, yang pertama, kita tengok dekat sudut dia. So yang ni naik sebanyak 30 degree. And then yang ni menurun sebanyak 45 degree. So maknanya kat sini 45 degree ni lebih curam lah. Okay, lebih curam. So disebabkan oleh angle dia yang lebih besar. So boleh dikatakan conclusion here is the line KL has a higher inclination than line MN. Okay. So the larger angle value. Okay, maksudnya kat sini 45 lah. Okay, lebih besar daripada 30. And then the higher the gradient value. Okay, thus the line KL is steeper. Okay, then line MN. Okay, so berkaitan dengan angle kat sini. So angle dia lebih besar, maka dia lebih curam. Okay, dan apa nama tu? Disebabkan nilai value tadi lah. Okay, angle value tadi. So higher gradient. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Alright. Gradient is the ratio of the vertical distance. Okay, kat sini ada dua keyword yang perlu kamu tahu. Vertical distance and horizontal distance. Okay, kita tengok gambar raja tersebut. Okay, the diagram on the right shows children going down a slide at a playground. Okay, the length of the straight line which connect point A, okay, and point B is 2 meter. Okay, kita tengok mana point A. Okay, ini point A. Ini point B, iaitu 2 meter. Okay, the length of the straight line that connect point C and point B is 3 meter. Okay, C dengan B, 3 meter kat sini. Okay, kita nampak ada AB dengan BC, 2 dan 3. So, apa dia kata lagi? CB. Okay, fokus CB yang bawah tu is the horizontal distance. Okay, so dekat sini adalah horizontal distance lah. Okay, saya buat short form HD, horizontal distance. And AB is the vertical distance. So AB adalah vertical distance kat sini. Okay, ni adalah vertical distance. Okay, so distance here is 2 and then the horizontal distance is 3. Okay, kena ingat dua ni selalu sangat ditanya berkaitan dengan horizontal dan vertical. Baik, kita pergi contoh seterusnya. Okay, example 2. In each of the diagram below, state the horizontal distance. Okay, dia menyatakan horizontal distance and the vertical distance between point P and point R. Okay, so kita ada point P dan point R. Oh, ada lagi yang masuk Oh, Izzat. Okay, welcome Izzat. Baik, so daripada sini vertical distance. Okay, vertical distance dia adalah garisan yang mendatar. Okay, vertical distance adalah garisan yang menegak iaitu PQ. So PQ, vertical distance dia adalah 2. And then the horizontal distance is QR. So the QR here is 4 meter. Okay, yang ni dia just minta kamu state sajalah. Kena pasti yang mana satu vertical distance dengan horizontal distance. Baik, yang kedua, okay, kita ada garisan and then kamu diberi garisan kotak-kotak ni. So bila dah ada kotak ni sebenarnya mudah untuk kamu kena pasti berapa unit, okay, berapa unit jarak tersebut. Okay, sekejap Okay.
Okay, so vertical distance. So vertical distance kamu boleh kira daripada kotak tersebut. Okay, so kita akan dapat 1, 2, 3, 4. Okay, 4 unit. And then the horizontal boleh kira berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5. So maknanya melibatkan vertical distance adalah 4 and then horizontal distance adalah 5. Okay, ini mudah saja. Okay, kita boleh kena pasti. Yang pertama daripada jarak yang diberi atau yang kedua dia beri dalam bentuk kotak-kotak ni lah. Okay. Okay, inilah formula dia. So, formula untuk mencari gradient, okay, to find the value of gradient, okay, we use the vertical distance over horizontal distance. Okay, saya guna short form, VD over HD. Okay, so ingat, vertical yang menegak, okay, atau kat sini dia paksi Y lah. And then the horizontal is garisan yang mendatar, iaitu pada paksi X. Okay, antara dua ni, so saya harap kamu boleh kena pasti bagaimana untuk mencari gradient tersebut. Baik, untuk menggunakan formula ni sebenarnya, dia ada perkara yang perlu kamu pertimbangkan. Okay, yang pertama, okay, macam ni okay, saya tunjuk contoh. Sekejap. Bila nak lukis melihat depan ni dia agak mencabar sikit. Allahu Akbar. Okey. Okey, kalau kita menggunakan formula, okey, formula tadi to find the gradient. Okey, sekarang ni the vertical is 2 and then the horizontal is 3. Okey, ini pun sama. Vertical dia 2 and then horizontal dia 3. Okey, apabila kita cuba mencari gradient dia, okay, M, iaitu vertical over horizontal. So, we'll get 2 over 3. Okay, yang ni, M equal to 2 over 3. Kat sini yang perlu kamu titik beratkan. Sebabnya, nilai M tu adalah sama. Okay, 2 per 3, 2 per 3. Tetapi daripada pergerakan atau arah garisan tersebut tu berbeza. Okay, yang pertama tadi arah dia menurun. Menurun. Yang ni arah dia menaik. Okey, mula-mula tadi saya terangkan apabila straight line tu dia menurun, okey, so dia dalam keadaan negatif. Okey, so dalam keadaan negatif. Okey, so apabila kamu nak guna formula vertical over horizontal, kamu juga kena pasti bentuk garisan tersebut. Okey, sama ada dia menaik atau menurun. So apabila menurun, pastikan kamu letak tanda negatif. Okey, ini antara kelemahan dia lah. Okey, so kamu tak boleh terus ganti saja sebab dua-dua jawapan tu akan sama, 2 over 3. Okey, so kita kena tengok bentuk graf tersebut. Okey, dia adalah menurun. So maknanya ada satu negatif dan satu lagi positif. Okey, walaupun vertical and horizontal distance dia sama. Okey, 2 per 3. Okey, kena pasti positif dan negatif tersebut. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Kita besarkan lagi. Contoh lebih besar pula. Baik. Sekejap ni. Okey, besar. Okay, example 3. Okay, from the following diagram, specify the gradient of the straight line PQ and BC. Describe the steepness. Okay, so describe the steepness. Allah, silap pula. Okay, steepness of line PQ and BC. Baik, so kalau ada kotak ni lebih mudah sebenarnya. So, kita boleh dapatkan nilai vertical PQ tadi. Okay, vertical dia sebelah sini. Ni adalah vertical. And then ni adalah horizontal. Allah. Sekejap. Okay, ini adalah horizontal. Okay, so vertical here is 1, 2, 3 and 4. Okay, kita dapat 4 here. And then the horizontal is 3. Okay, 3 here. So the gradient of PQ is 4 over 3. Okay, itu yang untuk A. Okay, kita tengok yang kedua untuk B. So vertical dia adalah 2. Okay, kita dapat 2. And then horizontal dia adalah 3. Okay, so dapat 3 lah. So tadi formula VD over HD. So dapatlah 2 per 3. So maksud dia 2 per 3 ni adalah gradient untuk BC adalah 2 per 3. Okay, simple saja yang berkaitan dengan vertical distance and horizontal distance. Okay, kita bagi contoh seterusnya.
Okay, baik. So, in the Cartesian coordinate system, the gradient of straight line that passes through 2 point. Okay, ini berkaitan dengan 2 point, iaitu point A dan juga point B. So, point A ni diwakilkan sebagai X1 and Y1. Kemudian, point B is X2 and Y2. Okay, can be calculated by using the ratio between the vertical distance to the horizontal distance. Okay, ini cara yang lain pula, bagaimana kamu nak cari gradient. Baik, so gradient yang pertama, okay, kamu melibatkan point. Okay, kamu melibatkan point yang tadi. Okay, melibatkan 2 point lah. Okay, biasanya 2 point. Okay, so kamu ada point A dan juga point B. Okay, sini ada point A, sini ada point B. Okay, untuk mencari gradient daripada 2 point tersebut, okay, kamu akan guna formula Y2 minus Y1 and then divide by X2 minus X1. Okay, bukan kuasa bukan Y squared. Okay, bukan Y squared. Y squared tu lain. 2 tu berada di atas. Okay, kebiasaannya. Okay, kebiasaannya macam mana kamu nak tentukan siapa dia X1, siapa dia X2 ataupun siapa Y1, siapa Y2. Okay, kamu tengok nilai dia. Okay, kamu tengok nilainya. Kebiasaannya nilai Y2 ni. Okay, nilai Y2 tu lebih besar daripada nilai Y1. Okay, silap. Sebentar. Okay, Y2 ni lebih besar daripada Y1. Okay, kebiasaannya lah untuk memudahkan pengiraan. Okay, sebab bila kamu guna Y1 tu nombor yang kecil, kamu nak tolak dengan nombor yang besar, okay, dia akan dapat negatif. Tapi sebenarnya jawapan akhir dia akan tetap sama. Okay, cuma kita nak mengelakkan kesilapan, kamu pilih Y2 tu lebih besar. Okay, cari kamu antara 2 point tu, tentukan yang Y2 tu adalah Y yang lebih besar. Okay, bila kamu dah pilih partner dia, okay, Y2, pastikan partner dia, Y2, pastikan partner dia pula adalah X2. Okay, bila Y2, mesti pilih X2. Jangan kamu cross pula. Bila dah ambil Y2, kamu tengok X1 tu lebih besar. So, kamu pun ambil X1 tolak X2. Tak boleh lah. Okay, sebab kat sini kamu dah ambil Y2 tolak Y1 and then X2 tolak X1. Okay, so ni yang berkaitan dengan gradient 2 point. Okay, melibatkan 2 point kat sini. Baik, yang seterusnya adalah melibatkan Y-intercept dengan X-intercept. Okay, apa yang dimasukkan dengan Y-intercept? Y-intercept adalah apabila garisan tersebut dia potong, okay, dia potong pada paksi Y. Okay, dia potong pada paksi Y. So, dalam keadaan here, paksi Y ni, X dia dalam keadaan kosong. X dia kosong. So, Y dia akan ada nilai lah kat sini. Okay, ikutlah berapa potong. 3 ke, 5 ke, 8 ke. Okay, kat situ ada nilai Y. Okay, seterusnya adalah X-intercept. Okay, X-intercept ni bermaksud garisan tersebut dia potong pada paksi X. Okay, bila dia potong pada paksi X, Y dalam keadaan kosong. Okay, Y dalam keadaan kosong. Okay, ini point paling penting. Okay, kadang-kadang dia tak bagi tahu. Okay, tapi kamu kena tahulah. So, apabila disebut tentang Y-intercept, iaitu X dalam keadaan kosong. And then apabila dia minta X-intercept, so Y equal to 0. Okay, so guna saja formula dia, iaitu Y-intercept divide by X-intercept. Okay, cuma kamu kena tekankan, okay, untuk menggunakan formula ni, kamu kena tekankan pada tanda depan ni, iaitu tanda negatif. Formula ni ada tanda negatif. Okay, once kamu tertinggal tanda negatif tersebut, akan jadi salah lah. Okay, biasanya student akan tertinggal ni. Okay, dia hanya ingat X-intercept, dia hanya ingat Y-intercept sahaja. Okay, so ingat kamu ada 3 formula untuk mencari gradient. Yang pertama tadi berkaitan dengan vertical over horizontal distance. Okay, yang tu kalau melibatkan kotak lah. Kalau dia ada kotak atau terus bagi nilai, itu lebih mudah. Cuma kelemahannya kat situ, kamu kena tentukan adakah dia positif atau negatif. Okay, yang kedua gradient adalah melibatkan 2 points. Okay, apabila melibatkan 2 points, Y2 minus Y1 and then divide by X2 minus X1. Kemudian yang ketiga gradient apabila soalan tu bagi tentang Y-intercept dengan X-intercept. Okay, kamu boleh terus gantikan saja. Semua formula ni perlulah kamu tekankan pada tanda negatif. Okay. Boleh faham tak ni? Kita panggil seorang. Husna Madiha. Okay, kita ada berapa formula untuk cari gradient? Dua? Kamu ni. 2 ke 3? Hai, fokus balik. Okay, kita ada 3. Yang saya tunjuk ni memanglah 2.
Okay, tadi ada satu yang pertama ni. Okay, ada yang pertama ni yang berkaitan vertical distance over horizontal distance. Ramai pula yang left tu. Mana tadi? Keluar masuk balik. Takut kena tanya ke apa? Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang keempat. Okay, determine the gradient of the following coordinate point. Okay, so ini nak mencari gradient apabila diberi 2 point. Okay, point yang pertama A31, point kedua B67. Okay, so macam saya katakan tadi, kamu kena tentukan yang mana satu, X1, Y1, X2, Y2. Okay, contoh kat sini dia buat X1 3, Y1 1, X2 6, Y2 7. Okay, good. So katakanlah dia terbalik pun tak apa sebenarnya. Okay, kamu akan dapat jawapan yang sama. Okay, macam saya katakan tadi, utamakan Y2 tu nilai yang besar. Okay, kamu ada Y 7 dengan 1. Okay, utamakan Y2 tu nilai yang besar. Sebab apa? Sebab nanti akan dapat 7 tolak 1. So akan dapat positif lah. Okay, kemudian bila kamu dah starting dengan 7, okay, kamu kena start dia punya X tu 6. Okay, mestilah 6 tolak 3. Ni yang saya katakan tadi. So jangan tersilap. Jangan kamu cross pula 3 tolak 6. So dapatlah 6 per 3. Okay, 6 per 3. So jawapan A is 2. Okay, katakan saya nak cuba. Katalah kamu tersilap. Okay, katakan kamu ambil terbalik daripada nilai tersebut. Okay, sebagai contoh. Ini X1, Y2. Okay, saya buat terbalik lah. Okay, 31. Kemudian kamu ada 6, 7. Okay, and then we choose as X2 and then Y2, and here is X1, Y1. Okay, to find the gradient M equal to, okay, formula dulu. So Y2 minus 1, Y1, and then X2 minus X1. Okay, so Y2 is 1. Okay, kali ni dia lain sikit. Okay, sebab kamu ambil Y2 tu nilai dia lebih kecil. Okay, minus 7. And then divide by, okay, ingat tadi kamu start dengan 1, so X dia mestilah ambil 3. Okay, jangan ambil cross 6 pula. Kamu ambil 6, habis salah. Okay, 3 tolak 6. Baik, so apa yang berlaku? 1 tolak 7, we get negative 6. And then 3 minus 6, we get negative 3. Okay, so 6 divided by 3, and then we get 2. Okay, ni yang saya katakan ni. So kita sebenarnya nak elakkan kalau kamu terlupa nak potong. Okay, sebenarnya dia boleh potong negatif, so akan dapat positif. So jawapan akhir dia akan tetap sama. Okay, jawapan akhir dia akan tetap sama, 2 juga kat situ. So sebenarnya saya nak apa, kamu buat kesilapan. Okay, kurangkan kesilapan apabila kamu tertinggal negatif ni. Okay, kamu lupa nak potong, so kamu letak negatif 2. Okay, sebenarnya boleh pilih mana-mana pun. Okay, cuma saya cadangkan Y2 tu nilai yang lebih besar. Okay, we go to the next point. Okay, P4 negative 1 and then Q3 5. Okay, pilih dahulu siapa X1 and Y1, siapa X2 and Y2. Okay, Y2 here is 5 and then will minus negative 1. Okay, kat sini . Okay, kemudian kita ada X2 3 minus 4. Okay, 3 minus 4 and then 6 over negative 1. So the final answer is negative 6. Okay, mudah saja sebenarnya. Okay, kamu perlu ganti, cuma kena hati-hatilah. Jangan tersalah ganti. Baik. Ini yang ketiga. Okay, ini yang ketiga tadi yang saya ceritakan. How to find the gradient. Okay, apabila ini yang berkaitan koordinat. Okay, yang berkaitan koordinat, cuma daripada sini dia nak kamu kenal pasti apakah maklumat daripada koordinat tersebut. Okay, kalau kamu tengok daripada 2 point here, L dan juga M. Okay, L tu ada kosong dekat sini, M ada kosong dekat sini. Okay, seperti mana yang saya terangkan awal tadi. Okay, kalau Y dia kosong. Okay, Y dia kosong, ingat balik. Okay, kita ada sini. Y kosong, dekat sini keadaan dia. Okay, silap, terbalik, maaf. Tadi nilai Y. Okay, kalau Y dia kosong, dia dekat sini. Okay, atas positif, bawah negatif. So, bila Y kosong, bermaksud yang ni adalah X-intercept. Okay, yang ni adalah X-intercept. Okay, saya buat INT. Okay, kalau yang kedua M ni, X dia dalam keadaan kosong. Okay, X dia dalam keadaan kosong, so X kosong dekat sini. So, sebelah kiri X negatif, sebelah kanan X positif. So, apabila dia nyatakan kat situ X dia kosong, bermakna point ni adalah Y-intercept.
Okay, y-intercept. Okay, contoh kat sini dia 8. Okay, y-intercept dia 8. Okay, yang tadi x-intercept dia 4. Saya buat lakaran lah kat sini. Okay, katakan kamu ada straight line kat situ. Okay, daripada soalan ni terang-terang dia dah tunjuk okay, dia ada x-intercept dengan y-intercept. So, kamu boleh just gantikan saja. Okay, gantikan saja nilai tersebut dalam formula yang tadi, yang saya dah tunjuk tadi. So, maknanya y-intercept bahagi dengan x-intercept. Tapi kena ingat, dia ada nilai negatif. Okay, dia ada nilai negatif. So, 8 bagi 4 akan dapat 2. Kita ada negatif tadi, so we get negative 2. Okay, ini kalau kamu dapat kena pastilah. Okay, sebab dia bagi koordinat. Okay, dia bagi koordinat dan kamu dapat kena pasti dia adalah x-intercept dengan y-intercept. Okay, katakan kamu tak perasan masa nak jawab tu, kamu tak perasan, oh rupanya dia adalah y-intercept atau x-intercept. Okay, tapi disebabkan kamu ada 2 point, kamu boleh guna formula yang tadi. Okay, kamu boleh guna formula yang tadi iaitu y2 minus y1, x2 minus x1. Kan pun boleh juga. Okay. Kalau dia bagi gambar rajah, maknanya senanglah. Okay, kita terus ambil nilai daripada gambar rajah tersebut. Okay, kalau macam ni, kamu kena fikir dululah. Okay, kamu akan dapati bahawa, okay, macam inilah y dia kosong. Okay, yang ini x dia kosong. Okay, so bila y dia kosong, bermakna dia adalah x-intercept. Okay, kalau y dia kosong, dia adalah y-intercept. So, y-intercept bahagi dengan x-intercept. Okay, iaitu 9 divided by negative 3. Okay, ingat ada negatif kat depan. And then negatif akan dapat positif. Okay, 9 bagi 3 akan dapat 3. Baik, so maknanya ketiga-tiga contoh tadi saya dah tunjuk yang berkaitan dengan vertical, horizontal, kemudian yang berkaitan dengan 2 point, and then yang berkaitan dengan x-intercept dan y-intercept. Okay. Okay, untuk soalan ni pula dia dah bagi terus. Okay, dia dah bagi terus gambar rajah. Okay. And then dia ada kat sini apa yang dia kata, calculate the gradient of straight line AB and PQ. So ada line AB dengan line PQ. Okay, based on the diagram on the right. Okay, betul. Saya cuba zoom sikit. Okay, kemudian daripada diagram tersebut kita dah tahu. Okay, kita dah tahu ada y-intercept, ada x-intercept. Okay, sebagai contoh dekat B, y-intercept dia adalah 2 dan x-intercept dia adalah 3. So bermakna kita gantikan saja y-intercept dia 2 and then x-intercept dia negative 3. Okay, jangan lupa negatif kat depan. Negatif akan dapat positif. And then 2/3. Okay, so the gradient of AB is 2/3. Okay, so kena tengok tak logik tak? Okay, logik sebab dia positif. Positif maksudnya graf tu menaik. Okay, anda kata jawapan kamu dalam negatif, maknanya kena check balik lah. Okay, sebab daripada gambar rajah, garisan tersebut adalah garisan menaik. So, menaik gradient dia mestilah positif. Okay, yang kedua, PQ. Okay, kita ada PQ. So, the y-intercept is 3. Okay, and then x-intercept also 3. Okay, so 3 divide and then we get, okay, jangan lupa negatif depan. So, akan dapat negatif 1. So, the gradient untuk PQ is negative 1. Okay. So, jawapan kita dalam keadaan negatif. So, bila kita tengok garisan tersebut adalah garisan menurun. So, betul lah gradient ni. Dari segi logiknya, garisan tu betul. Okay, gradient tu betul. Okay, iaitu negatif 1. Alright. Okay, ni saya minta kamu tengok sekejap. Apa kehendak soalan ni. Okay. Sofia Imani boleh respon? Okay, Sofia. Okay, sekejap So, daripada soalan ni, okay, everyday Jamali fetch water from the river bank near his house and later goes into the forest to search the mushroom. Okay, so forest dekat belakang. Okay, ini rumah Jamali and then river. Okay, river bank. Okay, dekat bawah lah.
Okay, calculate the gradient of his house to the forest. Okay, his house to the forest. Okay, macam mana nak buat ni? Sofia. Apa idea dekat sini? Vertical over horizontal. Okay, so mana kita keluarkan segitiga dekat situ. Okay, his house. Okay, ini kan. Dengan forest. Okay, boleh. So, apakah nilai vertical dia? 30 meter. Macam mana kamu dapat 30 meter? Okay, so okay, bagus. So, daripada semua tadi adalah 50. And then kita tolak yang bawah tu 20. Okay, so bermakna nak dapat kat sini. Okay, nak dapat kat sini adalah silap. 50. Okay, tolak dengan 20. Okay, so kamu akan dapat 30. Okay, so berapa pula horizontal distance? 10 meter. Okay, kamu ambil jawapan panjang daripada bawah tersebut. Okay, sebab panjang dia sama juga panjang dekat atas. Okay, so saya buat kat sini lah 10. Okay, so calculate the gradient. So tadi kamu kata menggunakan vertical over horizontal kan. So M bermaksud vertical over horizontal distance. Okay, macam mana nak kira ni? Vertical berapa? Sofia, saya ulang balik. Okay, horizontal 10. Okay, so 30 bagi 10 dapat? Dapat 3. Okay, kebiasaannya memang gradient tu dia takkan ada unit. Okay, sebab kalau kamu tengok sini unit dia meter dengan meter. So meter dengan meter bila kita potong, so hilanglah. So sama ada jawapan dia dalam positif, negatif ataupun kosong. Okay, yang undefined tu biasanya jaranglah ditanya. Baik, okay, bagus Sofia. Okay, kita tengok yang kedua. Okay, walaupun ada jawapan kat bawah tu nanti saya tunjuklah. Baik, yang kedua, the river. Okay, the river bank to his house. Okay, river bank. Okay, yang bawah ni. Okay, and then kita ada his house tu maksudnya Jamali house lah. Okay, so bermakna kat sini kita boleh keluarkan satu garis lurus. Okay, berdasarkan nilai yang diberi. So, vertical. Vertical, kita tanya punya seorang lah. Siapa dia? Alif. Alif Najmi boleh respon? Okey Alif. Oh, bunyi apa tu Alif? Okey, vertical dia berapa Alif? Yes, yang kedua. Vertical dia 20. Okey, so ini adalah vertical dia 20. Horizontal? 40. Okey, bagus. Okay, kamu akan perasan dia adalah bentuk segitiga. So, the vertical is 20 and then the horizontal is 40. Okay, so 20 bagi 40 dapat apa, Alif? 1/2. Okay, nak kira kalkulator boleh, nak congak pun boleh. 0, potong 2/4 akan dapat 1/1/2. Baik, okay, bagus. Okay, terima kasih pada siapa tadi ya? Sofia Sofia dan juga Alif. Alright. Okay. Ni penerangan dia. Tadi saya dah cerita sikit. Okey, so maknanya kamu kena cari bentuk segitiga tersebut. Okey, kali ini dia tidak melibatkan point. Okey, so dia tak ada point kat situ. Untuk peringkat kamu lah, tapi sebenarnya dia ada. Okey, untuk kalau pergi detail kan nanti kamu pening pula. Okey, tapi dia lebih kepada distance here. Okey, distance untuk vertical dan juga horizontal. Okey, untuk peringkat kamu dia lebih mudah lah kat sini. Okey, untuk peringkat lebih tinggi sebenarnya kita boleh keluarkan koordinat. Okey, kita boleh keluarkan koordinat dia berapa, tapi itu nanti lebih kompleks lah. Okey, tak apa. So, maknanya kamu dapat relate here, dia berkaitan dengan distance, iaitu vertical distance dengan horizontal distance. So, daripada kedua-dua tersebut, okey, betul lah. Kamu dapat tadi, yang pertama tadi 3 for the gradient, house and forest. And then the second one, river bank dengan house tadi. So, we get 1/2. Okey, biasanya jawapan dia akan dalam bentuk pecahan. Okey, tapi kalau kamu bagi perpuluhan pun boleh terima. Tapi jarang lah, jarang digunakan dalam perpuluhan. Okay, fokuskan dalam bentuk pecahan tersebut. Okey. Okay, let's try. Okay, let's try question in quizzes. Okay, dah lama kita tak buat quizzes ni. So, saya nak tengok adakah kamu boleh jawab soalan-soalan tersebut.
Okay, nanti saya akan bagi link sekejap Okay, tolong refresh dahulu. Okay, kamu ada yang pertama tadi. Okay, sebelum saya masuk soalan tadi. Okay, refresh balik. Mana tadi? Okay, kamu ada gradient. Okay, gradient ada 4, iaitu berkaitan dengan positif negatif, menurun. Kamu ada kosong, mendata, positif, menaik, and undefined kalau dia menegak. Okay, undefined kat situ. So, 4 lah kat situ. Dan biasanya untuk peringkat kamu, dia akan lebih kepada negatif dengan positif. Okay, kosong tu boleh juga ditanya tapi jarang lah. Okay, kemudian kamu belajar tentang apa ni? Steeper tadi. Okay, yang mana lebih curam. Okay, kemudian kamu belajar tentang vertical distance dengan horizontal distance. Okay, kena ingat vertical distance yang mana satu? Vertical adalah menegak ni. Okay, yang menegak ni adalah vertical. Okay, jangan tersilap pula. Okay, yang mendatar ni adalah horizontal distance. Okay, kemudian okay, ni tadi nilai-nilai. Okay, kemudian apabila nak guna formula vertical dengan horizontal ni, okay, kamu kena ambil tahu arah, okay, arah garisan tersebut. Okay, dia menaik ke menurun. Sebab from calculation memang kamu akan dapat sama. Okay, kedua-dua ni, saya tunjuk contoh tadi. Masing-masing adalah 2/3. Okay, cuma kelemahan daripada formula ni, kamu kena kenal pasti apa tu? Arah straight line tadi. Okay, menurun atau menaik. So, kalau menurun macam tadi saya dah terangkan, menurun kamu mestilah ada negatif. Okay, menaik adalah positif. Okay, positif tak tulis pun tak apa. Okay, ni kena tekankan ni. Okay, jangan tersilap kat situ. Okay, kalau dia ada kotak, kotak tak ada masalah. Kamu kira saja kotak tersebut. Okay, vertikal berapa, horizontal berapa. Okay, so apa lagi? Kemudian ada formula yang kedua dan formula yang ketiga. Okay, formula yang kedua ni, okay, yang ni selalu sangat ditanya. Okay, yang berkaitan dengan 2 point. Okay, kamu pegang yang ni. 2 point ni. Iaitu berkaitan dengan y2 minus y1 and then x2 minus x1. Okay, yang ini selalu sangat ditanya apabila melibatkan 2 point. Okay, kemudian kalau soalan tu direct, okay, dia bagi tahu siapa y-intercept, siapa x-intercept, kamu bolehlah guna yang formula yang ni, tetapi dengan syarat kamu mesti letak tanda negatif. Okay, ini student selalu silap. Okay, dia pun main ganti y-intercept, dia ganti x-intercept, sekali jawapan salah. Okay, idea tu dah ada. Okay, tetapi sebenarnya dia ada negatif. Okay, formula dia memang ada negatif kat situ. Okay, so kamu ada 3 cara untuk mendapatkan nilai gradient. Baik. Okay, ini contoh yang berkaitan dengan koordinat tadi, 2 koordinat. Okay, dan saya suggest untuk y2 tu cari nilai y yang lebih besar. Okay, y lebih besar supaya kita nak elakkan kesilapan negatif. Okay, last kali ni ada negatif-negatif. Okay, mungkin kamu akan tersilap kat sini. Okay, saya nak elakkan kamu buat kesilapan situ. So, kita pilih y2 lebih besar pada y1. Tapi andai kata kamu main letak je, jawapan tu betul, maknanya betul lah pengiraan kamu tu. Sebenarnya tak ada masalah pun. Semua kita nak elak kesilapan. Baik, untuk example 6 ni, walaupun dia beri 2 point, sebenarnya ada maklumat tersembunyi kat situ, iaitu apabila y tu kosong, okay, y dia kosong, sebenarnya dia adalah x-intercept. Okay, and then apabila y dia, x dia kosong, dia adalah y-intercept. Okay, sebenarnya ada maklumat tersembunyi kat situ. So, kamu just ganti saja x-intercept berapa, y-intercept berapa. Okay, and then ada negatif. Okay, katakanlah kamu tak terfikir nak, okay, ada maklumat y-intercept, x-intercept tu, maknanya kamu boleh guna formula yang tadi sebab dia adalah 2 point. Okay, daripada 2 point guna saja formula yang kedua pun sama je. Okay, melainkan soalan tu dia mention siapa y-intercept, siapa x-intercept, kamu keluarkan nilai and then find the gradient. Okay, itu memang kena tahu. Okay, memang kena tahu. Kamu kena nyatakan siapa y-intercept and then nyatakan siapa x-intercept. Baik, ini contoh yang melibatkan Cartesian plane. Okay, kamu ada gambar, ini kamu ada kotak-kotak tu. Okay, so lebih mudah lah. Okay, dan gambar ni juga menunjukkan siapa dia y-intercept, siapa dia x-intercept. Okay, ini lebih mudah sebenarnya. Baik, okay, ini berkaitan dengan situasi. So, tadi kamu dah bantu bagaimana nak mencari gradient. Okay, so kita guna formula vertical distance over horizontal distance. Okay, sebab dia melibatkan jarak dekat sini. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. So, terima kasih atas komitmen kamu. So, nanti saya akan bagi link lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.